استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Balok Makmur, Habul Fadilah, tuan-tuan imam, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, turut bersama kita pada pagi ini yang berhormat Cikgu Alias Adun Rantau Abang Dungun dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama menunaikan kewajipan Islam yang difardukan ke atas kita dengan kita dapat mengerjakan amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mesti kita melakukan dan melaksanakan apa yang Allah taala perintah. Kerana apabila kita lakukan dan kita laksanakan perintah Allah taala, maka kesudahan kita akan menghadap Allah. Bila kita menghadap Allah Ta'ala dengan amalan dan bekalan kita, maka kita akan diterima dengan baik. Sekiranya kita berdepan dengan Allah Ta'ala tanpa bekalan dan amalan, maka kita gagal dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan diseksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian, diciptakan oleh Allah dengan sebaik ciptaan. Allah Ta'ala jadikan kita macam-macam, Allah kurniakan kepada kita dengan anugerah, dengan nikmat, macam-macam nikmat, hidup macam-macam hal. Orang ni hidup dia begitu, orang ni hidup dia begitu. Semua ada kehidupan masing-masing, semua ada kelebihan, ada kekurangan, Allah bagi belaka. Maka kita hari ini jangan pula kita tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita duk marah macam kita tak puas hati. Kenapa Allah kita jadi, Allah Ta'ala ciptakan aku macam ni, macam mana kesudahan aku macam ni. Kita jangan protes marah Allah Ta'ala. Kita terima ketentuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebagai contoh, bila kita manusia ni sampai ke satu peringkat usia 7-80 tahun, kemudian kita sampai usia 7-80 tahun, kita tengok ayah-ayah tetuk kita, dia mari mula-mula dia mata jadi kabur, kemudian tenaga dia jadi hilang. Maksudnya tenaga maksimum kemah tu dia jadi kurang, langkah jadi tak larat. Dia memang dah, orang kata ghalib kata, adat kata lagu tu lah, dia dah mari dah umur meningkat, dia akan jadi tak larat. Tak menjadi satu pelik biasa, jadi tak larat. Tapi ada orang dia rasa dia pelik pasal apa dah, bahasa tak larat sangat dah sekarang ni. Dia jadi pelik. Pelik apa? Umur 75 memang dah tak larat. Yang pelik dia jadi larat. Umur 90 kuat. Hei, pelik ni. Makan apa? Yang kita pelik pula orang muda jadi tak larat. Umur 20, 30 tu tengah semangat, tiba-tiba tak larat. Pasal apa? Balas ketum ke, banyak ke mana ke, bahan syabu ke, ais ke, binatang apa ke. Tu yang kita jadi heran. Nampak? Begitu. Jadi pelik apa? Kadang-kadang marah ke Allah Ta'ala pasal apa? Allah Ta'ala uji macam ni. Kawan tu makan manis, makan gula, teh tarik, tak kena kecil manis, dia kena kecil lain. Kita Allahu Akbar, teh tarik sikit, temperature kecil manis, 12, 24, 31. Makan kuih talam kena naik selalu, makan nasi naik selalu, sampai kena puasa malam tak boleh makan nasi. Saya lentak bi makan bi. Sakit ubat ada, lepas kata kalau ubat dah tak boleh masuk padan muka. Marah ke Allah Ta'ala. Tuan, awaklah Allah Ta'ala bagi aku sakit kecil manis, kawan aku ni tak kena kecil manis, dia belasah macam-macam, tak kena kecil manis. Iyalah, hang walaupun kena kecil manis, tapi hang dapat mari solat jemaah, mari solat subuh, mari buat kerja Islam. Tak apa kecil manis, Allah Ta'ala nak bagi pasal kita dah makan lama dah, hidup lama dah, Allah bagi kita ujian sikit. Tengok kawan kita tak kena kecil manis. Iyalah, dia bukan kecil manis, cuma dia kecil orang je. Kena terima lah lagu mana, dia kecil kawan. Kita kecil mana? Sebab tu dia tak mari solat jemaah dengan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita jangan protes ke Allah Ta'ala. Maka kita cari bekalan, buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua manusia ni akan mati. Tak ada siapa yang akan hidup sampai bila-bila. Semua akan mati. Balik asal balik, mati kita. Kita ni daripada tiada kepada ada, kemudian tak ada, hidup pula pada masyarakat. Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Daripada tiada kepada ada, Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah lengkapkan sifat kepada kita.
cukup nikmat pada kita, maka tunggu dan masa dia. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, mati-mati ni sebab perintah Allah, setiap yang bernyawa akan mati. Dan kita kena mau ingat, kita dah ada tarikh mati dah. Kita dah ada masa mati dah. Dah ustaz ni tahu mana? Kita disebut, kita mengaji lama ni, di mana waktu kita di alam rahim, duduk dalam perut mak kita, bila Allah Ta'ala cukupkan sifat, sebelum kita lahir ke dunia, Allah Ta'ala dah lengkapkan 4 perkara. Allah Ta'ala dah letak 4 perkara dah. Apa dia? Allah Ta'ala dah letak, ni rezeki kamu banyak ni, rezeki kamu ni, jodoh kamu ni, baik buruk kamu ni, mati kamu ni. 4 perkara ni Allah Ta'ala dah letak dah dalam ilmu Allah. Sebab tu kita jangan buat act sangat dengan ketuhan kita ni. Rezeki kita Allah dah jamin. Sebab itu jangan bimbang, kita hidup kita Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kita. Allah tak hina kita. Syarat kita kena berusaha, kena usaha, atur waktu masa kita dengan baik. Orang berjaya sebab dia usaha. Man jadda wajada, barang siapa berusaha bersungguh, pasti dia akan dapat. Apa-apa pun kalau usaha dapat. Dia nak menega ke, dia nak menanam ke, dia nak buat apa pun, dia nak berjaya, dia usaha. Dia nak berjaya kehidupan dia, dia belajar, usaha dalam belajaran dia. Nak berjaya akhirat, usaha daripada sekarang. Usahalah. Mari solat subuh jemaah, orang tengah tidur, kita bangkit, kita bangun, mari solat subuh. Ini usaha kita. Orang duduk tidur, orang rehat, kita duduk dengar majlis ilmu. Ini usaha kita. Usaha kita buat masjid, nak bagi siap masjid kita dengan cepat. Ini usaha kita sebagai saham akhirat. Kemudian kerja kita ambil berat tentang soal masyarakat, soal rakyat, soal kehidupan masyarakat. Ambil tahu, ambil tanggungjawab. Ini usaha kita. Mati kita, mati kerana Islam. Mati kita, mati kerana Allah dan Rasul. Mati kita kerana apa? Perjuangan Islam. Maka itu mati yang satu kejayaan yang besar. Semalam ni saya tengok live daripada Stadium Sultan Muhammad keempat di Kelantan. Himpunan solat hajat tuntutan royalty di Kelantan, di mana jemputan tetamu undangan Ustaz Abdul Samad LCMD daripada Riau, Indonesia. Mari. Lautan manusia, lautan manusia, 100,000 lebih katanya, penuh stadium. Apa yang disebut, apa yang dia cakap, dia kata tahun 98 dia pergi Mesir. Sampai di Mesir, dia jumpa orang Kelantan. Dia pergi rumah pelajar Kelantan, dia tengok wajah seorang murabbi ummah, almarhum Tuan Guru Ni' Abdul Aziz Ni'mat. Orang yang sangat hebat, orang yang sangat dia nak jumpa. Akhir setelah 21 tahun kemarin dia dapat pergi Kelantan, dapat ziarah kubur almarhum, dapat pergi jumpa, dapat pergi rumah, dapat jumpa keluarga, anak-anak dan cucu, dan dapat bersama-sama masyarakat Kelantan. Dia cerita kebaikan kehidupan Tok Guru. Sepanjang hidup dia habiskan untuk mengaji, berdakwah, beramal, berjuang sampai meninggal. Itu contoh yang baik. Habiskan masa dia, usia dia, habiskan waktu dia, waktu muda belajar. Pergi Deoband, India, pergi Mesir, mendalami urusan agama. Balik pula terlibat dengan dakwah, terlibat dengan perjuangan Islam. Alhamdulillah. Sampai ke habis usia dia, duduk dalam perjuangan Islam, duduk dalam dakwah, duduk dalam amalan. Dakwah satu haidah hebat.
Amalan dia hebat. Kata Ustaz Samad, saya tak pernah jumpa. Dia cukup Masya Allah. Dia kata nak jadi anak murid. Dia nak minta, dia tak pernah jabat tangan, tak pernah jumpa, bercita-cita sekian lama, tak dapat jumpa. Akhir jumpa kubur. Jumpa kubur. Tetapi dia nak jadi anak murid. Pernah tanya kepada Al-Habib Umar bin Hafiz daripada Hadramut, Yaman, macam mana kita nak jadi anak murid pada seseorang sedangkan kita tidak pernah jumpa seseorang, tak pernah jabat tangan dengan orang tu, tapi kita nak jadi anak murid dia. Habib Umar kata ta'alluq bil qulub. Ta'alluq bil qulub. Kamu kaitkan hati kamu. Hati kamu cenderung kepada dia, cenderung kepada amalan dia. Hati kamu cenderung kepada perbuatan dia. Hati kamu cenderung kepada perjuangan dia. Hati kamu cenderung kepada dakwah dia. Maka kamu jadi anak murid dia. Nampak? Dah kita pernah jumpa Nabi Rasulullah? Tak pernah jumpa. Kita pernah salam dengan Nabi SAW? Pernah. Dah pasal apa kita nak beramal dengan sunnah Nabawi? Sebab hati kita cintakan Nabi SAW. Dengan kita dengar sirah Nabi, tengok pula akhlak-akhlak waris Nabi. Siapa dia? Alim ulama, akhlak yang baik, perangai yang baik. Maka ta'alluq bil qulub. Hati kita terikat dengan orang-orang yang macam ni. Masya Allah. Tuan-tuan, ini kehebatan yang ada pada orang yang dia usia dia habis dengan perjuangan Islam, usia dia habis dengan amal ibadah. Ini bekalan kita. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi bab mati ni dah ada dah masa, cuma kita yang tak tahu. Bila kita tak tahu, kena buat persiapan. Takut bila-bila mari kita tak tahu. Kadang kita berasa macam tak mati lagi. Jangan duk kira lagu tu, tiba-tiba mati. Duk hidup elok-elok ni. Semalam sembang, pagi mati. 2-3 hari lepas Ustaz Iyo ke Mamat, demam 2 hari. 2 hari demam, pagi tu sakit dada, mati. Allahu Akbar. Mati muda lagi, tinggal anak kecil-kecil lagi, tuan-tuan. Kita tak sangka usia kita. Macam hadap cakap lagu ni, duduk depan, tak tahu saya lagi mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi apa-apa saya pun bagilah banyak-banyak, tak apa. Pasal takut mati saya susah lagi. Takut tuan-tuan menyesal pula. Nah, lagu tu macam tuan-tuan depan saya ni, duduk menyandang tepi tiang dia ni, beringat sikit, tuan-tuan. Takut sandar sampai ke habis. Tak apa, sandarlah, tak ada masalah apa-apa. Jaga baik-baik. Kan? Saya malam kemarin, Allahu Akbar, saya di Kuala Lumpur, saya ada mesyuarat pengusaha tafih ni. Balik betul bincang lain pula. Habis pukul 12 ke 1 sampai ke rumah ceras. Pakai kereta nak masuk rumah. Situ rumah saya ni banyak, dalam perumahan orang Islam 14 orang, hal Cina India belaka. Kawasan rumah saya kawasan Ceras Jaya, Balakong, dekat Hussein On. Cina banyak semua situ. Macam mana tu lepas pakai kereta, anjing gila main menyodok saya. Kurang ajak punya anjing ni. Dia tak kenal saya ke apa? Silap-silap boleh mati, tuan. Dia duduk bawah kereta buruk sabar tu. Hantu ke apa? Sebab lepas saya perbincangan mesyuarat, saya ada buat rawatan Islam sikit. Ada orang tu dia tak pernah sihat. Jadi kita takut hantu ikut saya balik. Bunyi lain macam. Kita pun baca ayat kursi tak kira lah. Puh, ludah tak kira. Ludah apa anjing? Dia main wop, dia legan saya, tuan-tuan, jatuh, luka ni. Tu semayang duduk tadi, tuan-tuan. Sebab apa? Lutut cari, tangan luka, baju koyak. Hampir nak mati dalam tu. Kalau dia tak tahu nak cakap lah. Benda depan kita tak tahu berlaku. Bila saya jatuh tu, dia nak sondai saya tu, saya takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengar dah tahulah. Takbir, Allahu Akbar, 3 kali takbir tuan-tuan. Tak tahu macam mana, senyap. Bodoh dia lari belakang. Anjing. Allah, sakit pedih yang amat lah tuan-tuan, luka habis. Anjing ni gila bila disebut takbir ni, lari. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi kita tak tahu entah hidup lepas ni, kita tak tahu bila usia kita nak menamat. Cuma kena siap sedia. Kadang kita duduk jalan, orang langgar kita. Kita naik kereta, elok dah orang hayun kita. Macam 3 tahun lepas, saya satu keluarga ada pergi ceramah di Pasir Gudang. Atas kereta tu, Pasir Gudang. Hala balik, lalu ke port Pasir Gudang. Pembantu saya hak bawa kereta saya, dia duk ingat itu highway. Rupanya itu dia punya kubah nak masuk ke Port Klang, Port Pasir Gudang. Pergilah masuk situ, tengok ada traffic light. Kemudian nampak tak ada masalah apa lah, traffic light. Kita pun berhenti traffic light. Lepas traffic light ada polis duduk sembang. Kita jalan, dia kata berhenti tu rupanya situ laluan kereta api, gerabak kereta api. Tuan-tuan tak tahu cerita ni, saya kena langgar kereta api, the book of record tu. Kereta api langgar kereta saya tu depan. Kata mujak dia langgar bucu depan, kalau langgar kami lampi depan, langgar tengah-tengah. Masya Allah, tinggal nama 2 tahun lepas claim insurans dekat 4 bulan baru boleh buat kereta. Anak-anak dalam kereta bila tengok kereta api hak bawa, mujak dia pelan, ada dia nak landing, dah ada pelan. Kalau tengah laju tak tahu, anak-anak rasa macam dalam TV berlakon, gelak yang kita ni jalan tak boleh. Kereta api langgar kita, hang boleh gelak. Yang aku nak riau, nak teriak dah ni tuan-tuan. Ni keadaan. Akhir pergi naik kereta, balik naik bas. Satu keluarga. Ni yang berlaku. Kita tak tahu. Benda depan kita tu kita tak tahu. Maka buat bekalan dan persiapan kita. Baik. Apakah bekalan kita hari ini? Ni poin kita hari ini. Apakah persiapan kita untuk akhirat? Persiapan kita iaitulah mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tu bekalan persiapan kita. Lakukan dan laksanakan apa yang Allah perintah. Apa dia? Apa yang Allah Ta'ala perintah? Rojok rukun Islam, rojok rukun iman. Rojok rukun Islam, rojok rukun iman. Hak ni dia. Selesai yang ni dulu. Wa iqamus salah, diri ke salat. Sembahyang mau kena selesai. Sebut nak mati, nak masuk syurga. Kalau sembahyang tak sadut sembang. Nak masuk syurga tapi sembahyang tak, jangan duk sembang. Awal-awal lagi muka dah tak dapat masuk syurga dah. Kemudian apa? Wa ita'uz zakah, bayar zakat. Zakat ni juga merupakan salah satu syarat kita nak masuk ke syurga. Selesai. Puasa Ramadan, menunaikan fardu haji. Kemudian pula rojok rukun iman. Ni syarat dia untuk cari bekalan dan persiapan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, kemudian jangan buat apa yang Allah larang. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenun nasib, sembah berhala, najis, amalan syaitan, kena jauh. Allah Ta'ala kata larang, jangan sentuh. Setiap hari Jumaat khatib duk pesan. Setiap hari Jumaat khatib pesan. Pesan lah. Ittaqullah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Marilah kita bertakwa. Saya berpesan pada saudara, termasuk pada diri saya sendiri, supaya kita bertakwa pada Allah, menjunjung segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beruntung, berjaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bekalan kita, bekalan persiapan kita, yaitu menjunjung segala suruhan Allah.
Semayang, puasa. Kemudian tambah lagi dengan amalan-amalan kita, perjuangan kita. Apa dia? Baca munajat pada Allah, baca Al-Quran, ziarah orang sakit, tolong orang susah, kemudian ambil berat soal Islam, ambil berat soal agama, mempertahankan Islam, kemudian terangkan Islam, bagi tahu Islam itu baik, Islam itu indah. Kita sebagai orang Islam kena bersama dengan Islam, kena membangun bersama Islam, kena berdakwah untuk agama Islam, kena berkorban untuk Islam, kena berjuang untuk Islam. Ini bekalan kita untuk mati. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali tinggalkan perkara kebaikan. Ini bekalan kita. Sebut nak masuk, nak ke syurga, sebut nak mati. Sebab itu tuan-tuan, bab mati hidup ni orang duk dengar belaka dah. Sebagai contoh, bila seseorang tu mati, bila ada orang mati depan kita ni, itu dah tazkirah sebenarnya. Bila orang mati tu sebagai tazkirah pada kita. Kita tengok, dengar, melihat. Tengok tu, dan kena tengok diri kita. Hari ni dah pergi dah dia, esok aku pula. Hari ni orang mandikan dia, esok aku pula. Hari ni orang salatkan dia, besok aku pula. Hari ni orang kebumikan dia, tahlil untuk dia, doa untuk dia, esok aku pula. Sebenarnya kita tengok tu memberi peringatan, tapi sekejap dia orang kita, dia sedih saya, taubat sat, balik pada kubur, jahat pula. Tu tak tahan. Bagi kubur, mari pula Tok Imam baca talqin. Sebentar lagi ada dua malaikat datang bertanyakan kamu, kamu jawab dengan baik-baik. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ya, siap tazkirah lagi, peringatan yang kemas. Tuan-tuan, saya pernah buat tazkirah atau talqin. Kebetulan masa mai tu, keluarga dia perempuan, orang lelaki, ada hak yang tak pernah, dia tak peduli buat soal agama. Kesian ayah tu mati, kesian si ayah tu mati. Dia tak mati mengharapkan doa anak yang soleh, tapi anak hak mari ni, hak lelaki dengan seluar pendek, rantai penuh tengkok. Anak perempuan tudung tak pakai, duk gagah. Kalau kita ngaji kitab Muhimmah ni, tak ada pahala duk pergi ke kubur ni. Orang perempuan ni, urusan orang lelaki, orang perempuan duk rumah, doa cukup. Nak pergi juga. Kita duk kalut nak bawa turun jenazah, dia pun kalut nak pegang jenazah, silap-silap tolak daripada ke bawah, dia tahu. Duk kalut ke dia pula. Pening kepala kita. Ini urusan orang lelaki. Hang duduk diam sudah, nak masuk ke dalam juga. Ni lelaki saya tak, ni ayah saya tahulah. Lah hang teriak lah hari ni, tengok lepas 3 bulan. Lah hang meleleh lain mata. Lepas 3 bulan hang meleleh apa, aku tak tahulah. Lain pula meleleh ni, mula-mula sedih. Allahu Akbar. Ni perangai sikap orang kita. Tuan-tuan, saya buat talqin, ceritalah hari ni kita begitu-begitu. Kena ingat, kalau kita hidup semayang tidak, menedahkan aurat terdedah, apatah lagi mari ke kubur, tidak hormat ke kubur, pakai seluar pendek. Hak geng-geng seluar pendek tu, pelan-pelan undur belakang, pelan-pelan. Saya tebuk kehadiran kita pula mengundang dosa dengan kita mendedahkan aurat, kemudian memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Pakai rantai habis sebut. Pelan-pelan no, pakai duduk belakang, duduk garu, duduk teriak tak jadi. Teriak buat apa? Tuan muslimin muslimat sekalian, maka sebab itu kita buat persiapan kita. Akhirnya saya nak sebut, tuan-tuan, benda yang akan hijab, yang terhalang kita ke syurga ni, antaranya, yang pertama, nyakit orang kita hari ni. Apa dia? Dia selalu berbalah putus silaturahim, putus hubungan kasih sayang, putus silaturahim. Jangan sembang bab syurga ni, putus silaturahim. Sebab itu kita kena eratkan hubungan ukhuwah dengan baik, berjabat tangan mesra. Walaupun kita berbeza ideologi pandangan, macam-macam mana dalam masjid ni, macam-macam ideologi. Hak ni belah sana, hak ni belah sini.
Hak ni warna nu, hak ni warna ni, macam-macam lah jenis warna banyak hari. Tetapi tuan-tuan, jangan sampai putus silaturahim sama kita. Adik-beradik, abang, adik dan sahabat handai, jangan putus silaturahim. Jaga baik-baik hubungan baik. Sebab putus, masalah kita terhalang ke syurga. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, ini masalah hari ini, masalah yang berdepan dengan kita, hutang piutang. Jangan sedap kita nak bergaya, kita hutang macam kita tak mau nak mati. Buat mati celah hutang melambak, letih kita nak ngada Allah Ta'ala. Kereta, motor dengan orang lagi, pinjaman lagi, hak tu lagi. Buat mati celah tu, orang tu tak halal, jawab kita masalah di alam barzah. Kita nak pergi alam barzah, mau kena selesai dulu. Sebab itulah kena beringat, kita manusia ni kena beringat dalam kehidupan kita. Jangan buat masalah, jangan cari pasal. Sentiasa jaga-jaga, sentiasa sederhana. Islam ni kena sederhana. Kena ada tawaduk, kena ada tasawuf, kena ada sufi dia, kena ada. Jangan bermegah, jangan melampau mewah sehingga dia tak sempat nak cari persiapan dia. Jaga. Jaga kehidupan kita. Jangan. Sebab ini antara hak duk berlaku hari ni. Hutang piutang. Yang ketiga, tuan-tuan, masalah yang berlaku pada hari ini, dengki antara satu sama lain. Dengki sama satu. Dengki hak ni lebih, hak ni kurang. Bila dengki, dia akan jadi fitnah. Bila fitnah, dia akan jadi dendam. Bila jadi dendam, dia akan datangkan satu permusuhan. Jadi tuan-tuan, elakkan benda tu. Maka penawar nak elak tu apa dia? Ada penawar dia, mana boleh sebut saja. Ada penawar dia. Nak elak benda tu apa dia? Yang pertama, kita kena sentiasa bermuhasabah diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Pertimbangkanlah amalan kamu sebelum kamu dipertimbangkan di hadapan Allah. Kita tengok balik sebelum tidur malam-malam, kata Imam Ghazali, ada dalil dia. Imam Ghazali, tuan-tuan, Hujjatul Islam, yang kitab kita baca Bidayatul Hidayah dulu di sini ni, Imam Ghazali ni sebelum tidur malam, sebelum tidur, dia bersihkan diri dia, berwudu, solat sunat, kemudian lepas solat sunat, lepas doa, dia muhasabah, duduk antara dua sujud, dia muhasabah, dia rojok balik daripada bangun tidur pagi tadi sehingga dia nak tidur balik, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat sebagai hamba Allah, umat Islam, apa yang dia tersilap, apa yang dia telah dah terlanjur, dia muhasabah. Ini ubat dia, muhasabah. Maka kita tengok banyak korang, kita baikilah. Kita munajat pada Allah, kita baca Al-Quran. Rasa banyak sangat hati kita, Allah awak lah, nak solat jemaah malah, nak dengar ilmu pun malah. Antara nak bagi lembut hati lagu ni, munajat pada Allah, bagi sumbangan banyak-banyak. Tuan-tuan berasa lihat, tuan-tuan, sumbangan banyak-banyak. Contoh masjid kita ni, tak siap-siap lagi, tuan-tuan habis duit banyak, selesai sini, insya-Allah hati tuan-tuan jadi lembut. Itu salah satu dia lah, menyumbang di jalan Allah. Kemudian pula eratkan hubungan ziarah antara satu sama lain, dan juga ambil berat soal masyarakat kita, insya-Allah. Itulah bekalan kita, persiapan kita, dan penawar untuk alam akhirat, insya-Allah. Wallahu alam, tuan-tuan. Cukup sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama, insya-Allah. Saya ucap terima kasih atas jemputan. Memang dijemput saya selalu, cuma tak kena. Ni pun sepatutnya hari ni saya berada di Kuala Lumpur. Kebetulan hari ni kena dengan tarikh 40 hari pantang. Bukan pantang salin dah. Jadi sekolah tahfiz saya ni, jadi pelajar hak mari 6 hari bulan 1 itu, jadi hari ni dah cukup 40 hari. Mak ayah tak jumpa dengan anak-anak. Jadi mak ayah tak jumpa anak-anak. Jadi hari ni saya buat majlis perjumpaan tu di pusat Resi Balok. Jadi kita panggil mak ayah mari, pakat bawa seorang sikit lah. Kita buat sedikit makanan. Hak ni bawa ikan. Tuan-tuan berasa nak pergi makan ikan, pergi ya. Sebab ikan tu tokek ikan Kuala Pahang bawa mari. Ewah lah kami hari ni. YB kita jemput pergi sekali lah. Duduk di Dungun, ditemuhi makan ikan Dungun. Mari sini pula makan ikan Kuala Pahang. Marilah insya-Allah. Jadi saya ke sana lah.
Lepas tu memang saya ada program Kuala Lumpur. Macam malam tadi saya kuliah maghrib Kapur Delik di Kelang tu. Pertengah pula sampai sini, ni terus sampai sini. Tidur pun tak lagi ni, makan pun tak lagi. Tuan buat kira tengoklah macam mana. Makan pun tak apa pun tak, sampai tak tahu. Teringat kata tuan, insya-Allah. Jadi sambil-sambil saya mari ni tuan-tuan. Tahfiz saya ni Damansara ni, rumah banglo besar, tuan rumah tu kira serah dah ke kami ni. Cuma masalah tu sekarang ni dalam tu kita buat tempat solat. Bila tempat solat, okey dah. Sekarang ni saya buat majlis ilmu. Hari Rabu saya baca kitab. Jadi kehadiran masyarakat luar tu, ibu bapa semua jadi ramai. Bila ramai, masalahnya tak ada tempat duduk. Bila tak ada tempat duduk, bila mari hujan, kesian mereka berselerak, muslimat lah, terutamanya orang lelaki boleh lari duduk, ripit-ripit ni orang perempuan kesian. Jadi kita mesyuarat baru ni, kita nak bubuh awning atas tu, nak tutup kat depan semua. Jadi boleh kita buat pengajian dalam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa yang nak menyumbang, nak wakaf, nak zakat, nak infak, boleh masuk tabung. Tabung yang ada muka saya. Kalau muka orang lain, tuan-tuan tengoklah tabung apa. Satu lagi ada tabung besar, tabung masjid kita, tuan-tuan jangan lupa lah. Yang kedua ada tabung tu untuk ni lah, kalau siapa-siapa nak buat, boleh saya silakan. Jadi ucap terima kasih insya-Allah. Macam WB dia kena bagi banyak sikit lah, pasal dia masya-Allah. Tak apa, pasal mereka faham ni, dia kena lagu tu lah. Mudah-mudahan dia faham pula, lekat pula insya-Allah. Lepas lekat dah, kita tak lekat-lekat lagi, lepas ni lekat elok lah tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.